Selamat pagi Ustaz. Boleh dengar ke suara saya? Selamat pagi hadirin yang lain. Boleh dengar ke suara saya? Boleh clear. Okey. Clear. Okey, Ustaz, saya dah paskan presenter privileges pada Ustaz. Ustaz cuba. Okay. Alright, okay. Sekejap ya. Kita ada masa 4 minit lagi. Ustaz masih ketua kursus ke Ustaz? Di PSP? Ya, saya masih lagi ketua khusus di PSP. Okey. Ustaz cuba share screen. Kita just try dulu. Okay, Okay, cubaan kita boleh 1, 2, mula 3. Ustaz. Ready? Okay. Alright, kita mula ya. Alright, selamat pagi saya ucapkan kepada para peserta webinar kita. Saya Dr. Umawati Dakshinamurti dari bahagian Instructional dan Pembelajaran Digital Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, bertugas selaku moderator bagi sesi ini. Ya, slot bertajuk Video and Screen Recording using Loom bersama Ustaz Fahmi dari Jabatan Pengajian Am Politeknik Seberang Perai. Ya, sesi ini merupakan slot pertama pada hari kedua siri webinar TVET Renorms, Resetting the Norms, siri PDP, sesi April, anjuran Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Ya, hadirin sekalian, tujuan pihak JPPKK menganjurkan sesi webinar ini adalah bukan sahaja untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pensyarah dan College Community, pensyarah Politeknik dan College Community dalam melaksanakan
pembelajaran dan pengajaran dalam talian PDPDT berikutan pandemik COVID-19 ya, tapi juga inisiatif jabatan untuk peningkatan profesionalisme warga politeknik dan college community dalam melaksanakan PDPDT melalui perkongsian ilmu oleh pakar teknologi pendidikan dan pedagogi yang terkemuka, tempatan dan luar negara ya. Pengajaran webinar ini juga memberikan platform kepada pensyarah di politeknik dan college community untuk berkongsi pengalaman mereka melaksanakan PDPDT dengan kita semua ya. So contohnya semalam kita ada 2 sesi bersama Puan Ana Patania ya mengenai KineMaster dan satu lagi slot mengenai podcasting bersama Cikgu Yuwa. Hari ini pula ya kita akan belajar mengenai screen recording ya. Screen recording first session pada 9 inilah menggunakan Zoom. Yang kedua ialah untuk PowerPoint 365 ya, recording screen tapi menggunakan PowerPoint 365, dan pada belah petang pula kita akan menggunakan aplikasi whiteboard, digital whiteboard untuk PDP. So seperti yang saya beritahu semalam sewaktu sesi pengenalan kepada siri webinar minggu ini, tema minggu inilah untuk fasa demonstration ya, demonstration di mana kita memberikan knowledge kepada pelajar. So apa tools yang sesuai bila kita delivering knowledge to students. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita hari ini kita akan menyaksikan ya Ustaz Fahmi. Biar saya memperkenalkan panel dahulu. Beliau merupakan Ketua Kursus Pendidikan Islam dan Moral di Jabatan Pengajian Am di Politeknik Seberang Perai. Beliau berkelulusan bidang Usuluddin dan Dakwah, Tafsir dan Ulum Al-Quran dari Universiti Al-Azhar Mansurah Mesir, dan juga mempunyai sarjana pendidikan pengajian kurikulum dari USM Pulau Pinang. So apa khabar Ustaz hari ini? Okey, baik, alhamdulillah. Okey. So sebelum menyerahkan kepada panel penceramah, saya berharap para peserta boleh menaikkan soalan dalam ruangan chat. Seperti biasa saya akan mengutarakan soalan-soalan. Kalau soalan tu relevan kepada apa yang tengah berlaku sekarang, okay, I'll ask straight away. Ataupun kita boleh juga keep it at the end of the session later. So tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Ustaz Fahmi untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, di atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk sama-sama berada dalam sesi ruangan majlis ilmu pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada hari ini dapat bersama-sama untuk satu majlis, satu ruangan, satu sesi di mana ianya secara tidak langsung akan memberikan kita penambahbaikan, memberikan kita peningkatan di sudut kualiti kita, yang di mana dalam sesi TVET Renom siri webinar 2021 ini berkaitan dengan track PDP siri April ini. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan video and screen recording using Loom. Jadi ya tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, apabila kita lihat berlakunya pandemik 19, apa yang berlaku kepada kita adalah keadaan sesi PDP itu daripada asalnya berlaku secara bersemuka, iaitu kita face to face, berhadapan dengan pelajar using classroom yang secara realitinya, ya, secara nyatanya. Dan sebelum COVID-19 begitulah keadaannya. Dan apabila berlakunya COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikenakan oleh pihak kerajaan, ingat lagi tarikhnya 18 Mac 2020. Waktu itu kita semuanya tertanya-tanya dan juga terkejut. Macam mana nak belajar, macam mana kita sebagai pensyarah nak mengajar, macam mana anak-anak kita yang bersekolah ini nak belajar. Dan semua itu adalah menjadi persoalan kepada kita. Dan sudah tentunya tidak ketinggalan kita sebagai pendidik, selaku pensyarah, mungkin ada juga di kalangan kita sebagai guru, tak kiralah di mana jua posisi kita, di mana jua level kita, di mana jua kita berada, sebenarnya pembelajaran itu dapat dilaksanakan. Dan sekarang ini bila mana kita diperkenalkan dengan pengajaran dan juga pembelajaran dalam talian PDPDT, ia adalah
salah satu sebagai satu perkara yang kita boleh katakan peluang kepada kita untuk dimanfaatkan. Kerana apa? Kerana walaupun kita ini disekat dengan pandemik COVID-19, namun begitu, ianya bukan penghalang kepada kita untuk teruskan PDPDT. Ya, kalau kita lihat ya, kerajaan mengumumkan 2 hari lepas tak silap saya, iaitu berlakunya PDPR, pembelajaran dan pembelajaran dari rumah, dan kita ini kebanyakan negeri yang masih lagi berada dalam PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, 30% sahaja dibenarkan untuk hadir ke pejabat, ke institusi masing-masing. Dan secara tidak langsung, macam mana keadaan sekalipun, kita terpaksa berhadapan dengan situasi dalam talian. Jadinya, apabila kita berhadapan dalam situasi dalam talian ini, 2 kaedah yang kita dapati, yang dapat kita laksanakan, iaitu yang pertama synchronous dan yang kedua asynchronous. Dan bila mana kita tengok 2 kaedah ni, ada orang yang mana kluster suka live, kan mesti real time, mesti buka dia punya Google Meet, mesti buka dia punya Microsoft Teams, mesti buka dia punya Zoom, Webex dan sebagainya. Dia mesti nak live. Bagus rupanya live ni, bukan tak bagus secara real time. Namun begitu, kita perlu lihat kepada kekangan yang dihadapi oleh kita, kekangan yang dihadapi oleh pelajar kita. Sebab apa Dr. Umar dan juga rakan-rakan yang lain yang sedang menonton ini, apabila salah satu praktis saya selepas saya buat kelas secara online, saya akan buat satu soalan refleksi kepada pelajar. Apakah yang anda rasa seronok ketika berada di dalam kelas ini? Itu soalan yang pertama, minta mereka ceritakan apakah keseronokan mereka. Dan yang kedua, saya minta supaya pelajar-pelajar ini ceritakan juga sekiranya dalam kelas kita ini ada penambahbaikan, ceritakan apakah cadangannya, nyatakan cadangannya. Dan daripada cadangan-cadangan itu, ada yang menyatakan line tak berapa nak okey, line ke laut, line ke sungai. Memang betul, ada student saya yang terpaksa pergi dekat pinggir sungai dan baru dapat line kat situ. Kan? Kita yang duduk di pejabat ini, boleh jadi keadaan kita ni dalam keadaan yang sangat baik. Tapi di kalangan pelajar-pelajar kita, bukan semuanya berada di bandar. Kadang-kadang yang berada di bandar pun line sangat-sangat orang kata pun dalam keadaan kesesakan trafik. Line pun dalam keadaan, line internet pun dalam kesesakan. Kan? Okey, apatah lagi mereka yang berada di luar bandar, kadang-kadang kalau tengok dia punya network tu kadang-kadang dalam 1-2 bar, ya macam mana mereka nak mengikuti. Jadinya salah satu caranya adalah dengan cara kita merakamkan video. Okey, yang mana hari ini yang saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okay, kita boleh rakamkan video, okay, dan juga kita bukan setakat boleh rakam muka kita, juga kita boleh rakam sekali skrin. Okay. Apa yang terpapar dekat skrin laptop dan juga PC kita. Sama ada kita buka, kita nak rakamkan daripada PowerPoint ataupun kita nak tunjukkan, okay, ini adalah penerangan daripada fail PDF contoh. Ataupun apa yang kita lakukan, contoh macam rakan-rakan yang mengajar subjek khusus berkaitan dengan komputer, khusus yang berkaitan dengan akaun, semuanya boleh juga kita gunakan video and screen recording. Dan sebenarnya untuk video and screen recording ni, hari ini kita nak fokuskan kepada Loom. Okay, sebenarnya bukan setakat Loom saja, dia ada banyak aplikasi. Banyak aplikasi yang boleh kita gunakan. Antaranya, okay, nampak tak slide saya? Okay. Antaranya, kita boleh gunakan apa? Screencast-O-Matic, Screencastify. Kita juga boleh gunakan Loom. Okay. Dan kita juga boleh gunakan, ada lagi Camtasia. Dan kita bercakap berkaitan dengan screencast, kita kena faham dahulu apakah yang dimaksudkan dengan screencast. Kalau kita lihat, screencast itu adalah digital video recording that captures action taking place on a computer display, yang mana merakamkan secara digital. Dia menangkap apa sahaja pergerakan yang berlaku di dalam display komputer kita, apa yang telah dipaparkan dalam komputer kita. Dan screencast ini yang mana selalunya ada dalamnya voice over narration.
Kita nak buat voice over ni bukannya voice over macam iklan. Nescafe, keenakannya terasa. Bukan macam tu. Kita hanya nak buat sekadar penerangan, ya, sekadar perkara yang boleh memaklumkan dalam apa yang kita paparkan di skrin itu, dan sebenarnya ianya sangat berguna untuk kita demonstrate secara spesifik macam mana berlakunya sesuatu operasi sistem tersebut, software yang kita gunakan, dan juga apakah ciri-ciri yang ada dalam website tersebut. Okey, baik. Adakah anda semua dah bersedia untuk kita lihat secara lebih lanjut lagi berkaitan dengan screencast ini? Sekiranya anda sudah bersedia, boleh type di ruangan komen. Yes, kami sudah bersedia. Okey, baik. Dan tuan-tuan puan sekalian, bila kita sebut aplikasi screencast ini, ya, ni kita nak pakai pada hari ini adalah Loom. Loom.com. Okay, kita juga ada apa? Kita ada Screencast-O-Matic. Okay, Screencast-O-Matic. Kita juga ada Screencastify.com. Okay, kita juga, bukan kita ada maksudnya ni yang di-explore lah, kan, berdasarkan godek kita, kan, berdasarkan kita explore sendiri, berdasarkan kita katakan kita katakan sorotan kita sebelum ni. Juga ada apa? Camtasia. Kan Camtasia, sekiranya tuan-tuan perempuan sekalian buka di YouTube sebagai contoh, kita lihat tutorial bagaimana nak buat apa-apalah yang berkaitan dengan screencast. Kadang-kadang dia nak tunjukkan macam mana buat Excel dan sebagainya, dan kita pun nampak kagum. Macam mana Excel tu dia dapat rakam dengan sangat cantik. Dia boleh tunjukkan macam mana kolom ini, macam mana row ini dan sebagainya. Rupa-rupanya salah satu cara macam mana rakaman dia nampak begitu cantik, rakaman dia nampak begitu jelas adalah dengan menggunakan screencast. Dengan menggunakan screencast application. Baik, dan ini saya nak terangkan kepada anda semua, banyak rupanya aplikasi screencast ini dan juga video recording ini. Lagi kita boleh tengok lagi ada juga Bandicam, kan, Bandicam. Juga lagi kita boleh nampak lagi ice cream apps. Banyak rupanya. Cumanya kita lah pilihan kita. Dan satu lagi Movavi. Movavi.com juga boleh rakamkan video, boleh lakukan rakamkan juga skrin kita. Jadi ya tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, hari ini kita nak lihat kepada apa? Yes, kita nak lihat ini dia. Loom. Kan Loom. Okay. Hari ini kita nak tengok Loom. This one kita tak tengoklah. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, perempuan nak explore sendiri, tak apa, dipersilakan. Dia tak ada betul, tak ada salah. Terpulang kepada cita rasa sendiri. Kan nanti letak pula dalam ruang komen, alah macam ni, baik saya guna yang kita guna Google Meet, lepas tu saya rakam. Boleh, tak ada masalah. Guna Zoom, lepas tu rakam pun tak ada masalah. Nak guna apa-apa saja, tak ada masalah. Cumanya pada hari ini, perkongsian saya fokusnya kepada Loom. Fokus saya kepada Loom. Jadi ya tuan-tuan perempuan dikasihi sekalian. Kalau kita nak tengok kepada Loom ini, baik saya nak stop sharing, saya nak share website terusnya. Dia akan macam mana keadaan sekalipun akan bermula dengan dengan kita perlu ada account dengan Loom terlebih dahulu. Kita perlu ada account dengan Loom terlebih dahulu. Baik. Saya akan share screen untuk nampak website kita ni. Boleh nampak? Baiklah. Sekarang ini saya berada di website Loom. Saya berada di website Loom. Right. Saya berada di website Loom. Loom.com di sini Loom.com. Jadinya tuan-tuan perempuan boleh masuk ke Loom.com dan kita boleh dapati di atas ini homepage dia. Dia ada segala features dan juga option yang boleh disediakan dalam website ini. Untuk kita dapatkan akaun Loom secara percuma, kita boleh
Get Loom for free. Get Loom for free. Kita boleh klik sahaja dengan gembira. Okay. Kemudian kita boleh sign up dengan apa? Dengan adakah Google, adakah dengan Slack, adakah dengan akaun Apple ataupun dengan Outlook, ataupun kita boleh masukkan email kita di sini. Okay. Maksudnya di sini ada 5 step kesemuanya. Saya ulangi sekali lagi, kita boleh sign up dengan Google. Kan, daftar saja dengan menggunakan akaun Google kita. Yang kedua dengan menggunakan akaun Slack. Yang ketiga menggunakan akaun Apple. Yang keempat dengan akaun Outlook. Seterusnya, kita tak nak pening kepala, kita masukkan akaun Google. Dan bagi saya, ini praktis yang selalu saya gunakan. Saya lebih suka, saya prefer kepada tuan-tuan perempuan ada akaun Google. Dan ianya sangat mudah, kita sign up saja dengan Google. Okay, sebab Google kan pelbagai perkara kita boleh akses dan dia dah storekan kita punya password dan sebagainya. Tak perlu kita nak ingat password. Tu salah satu kelebihan dia. Baik, saya sign up dengan Google sebagai contoh. Dan sign up dengan Google, saya ada gunakan akaun yang saya buat sebelum ni. Dan okay, sekali lagi saya sign up dengan Google. Okey, dan kemudian kita pilih akaun kita yang dah daftarkan. Okey, saya gunakan akaun yang dummy untuk tujuan demonstrasi ini. Dan kemudian keluarnya agreement. Kan ni agreement dia. Kalau siapa yang rajin baca silakan, tak ada paksaan. Bagi saya kan ini adalah proses biasa, prosedur biasa, dan akhirnya dah habis dah baca sampai ke bawah ni kan. Tak keluar pula. Okey, sampai dah habis notis apa semua ni, biasanya saya akan I agree. Jangan angry. Bulan puasa tak baik kita angry ya. Okey, saya setuju. Okey, baik, saya setuju dan kita tunggu loadingnya. Okey, kita dah sampai ke step seterusnya. Okey, what will you use Loom for? Adakah untuk kerja, education, personal use? Saya ambil education dan continue. Okay. Kemudian dia akan minta kita namakan workspace kita. Saya create. Okay. Ini perkara-perkara biasa. Dan okay, Loom ini dia memberikan kepada kita untuk kita invite ataupun jemput teammates kita. Sekiranya kita lakukan apa jua rakaman ini secara berkumpulan, ini adalah salah satu kelebihan. Kelebihan yang kita dapat invite teammates, rakan sekerja kita, rakan sekumpulan kita dengan memasukkan apa? Dengan memasukkan email. Kan sekiranya tak ada ataupun baru nak fikir bulan bintang bila nak letak, siapa dia dan sebagainya, tak apa, jangan risau. Nanti kita boleh lakukan di kemudian hari. Kita boleh sekarang ini tekan apa? Not now. Okey. Baik. Dan di sini Loom minta kita supaya apa? Download app. Download. Okey. Kita boleh apa? Download. Okey, kita pun download lah. Ada orang minta download kan? Kita pun download. Okey. Baik, kita save. Dan sekarang tunggu. Okey. Okey, dah install. Okay, kita boleh continue to workspace. Okay. Workspace kita macam ni keadaan dia. Yang mana dekat atas ni ditulis apa? My video. Okay, my video. Dan di tepi ini bagi mereka yang pertama kali, Loom akan tunjukkan apa? Checklist senarai semak kita. Akaun sudah dibuat. Okay, akaun dah buat. Dah download Loom. Okay, Loom untuk desktop. Okay, Loom untuk desktop. Kita ada dua pilihan untuk buat rakaman. Satu, Loom iaitu kita download di desktop, installernya. Okay. Dan bila kita download di desktop ini, kita boleh rakamkan apa saja yang ada dekat desktop kita. Contoh kita nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan calculator sebagai contoh. Kita pun ambil lah calculator. Nanti kita nak rakamkan calculator ni. Boleh, tak ada masalah. Okay. Ataupun kita nak rakamkan apa, Microsoft Word ataupun PowerPoint dan sebagainya, boleh. Okay, dengan cara apa? Download dahulu. Baik, saya dah download. Izinkan saya untuk saya install. Sebenarnya saya dah install, tapi saya nak saya nak tambah lagi. Okay.
Saya nak orang kata apa? Reinstall semula. Okey, sambil-sambil kita tunggu ni. Jadinya biasa proses install akan mengambil sedikit masa, bergantung kepada keadaan komputer kita. Harap bersabar. Dan selepas kita install itu, okay, akan ada beberapa proses. Kita pun tunggu apakah benda selanjutnya. Alright. Okay. Alright. Dia akan pop up satu screen. Okay. Baik. Izinkan saya nak. Okay. Saya nak ni lah. Kamera setting saya nak off dulu sini. Okay. Macam ni saya nak offkan dulu kamera. Okay, sini. Ini kamera lain. Okay, baik. Okay, ini adalah Loom. Okay. Okay. Ini adalah Loom. Mana Loom tadi? Okay, ni Loom saya. Okay. Dia biasanya dia akan keluar muka saya kat sini. Okay, dan saya sebenarnya saya nak kena ni dulu. Okay, baik. Saya nak kena stop sharing sekejap. Saya kena stop video dahulu. Okay, bila saya stop video, okay, harap-harapnya akan keluarlah muka saya dekat sini, dekat Loom ni. Okay, kat video ni. Okay. Kita ada beberapa pilihan untuk kita rakamkan. Rakamkan screen recording ni. Okay. Di mana Loom ini, okay, kalau kita dah keluar keadaan macam ni, okay, kita boleh lihat di sini adalah button home dia untuk terus ke website kita. Okay. Terus ke website kita. Dan yang kedua, kalau kita lihat Loom juga, selalu Loom dia akan menyorok dekat tepi sini, dekat taskbar. Okay, dekat taskbar. Kita boleh setting preference kita. Okay. Preference kita boleh setting. Okay. Ini adalah setting yang default. Tuan-tuan boleh godek lah nanti. Okay. Boleh godek kat sini. Okay. Kemudian ada shortcut dia, ada account dia. Kita guna account yang mana satu? Okay. Saya guna account yang lama. Kan account yang untuk apa? Untuk demo ni saya guna yang lain. Okay, baik. Dan kita boleh pilih untuk kita rakamkan video kita ini, okay, dengan menggunakan, okay, pilihan yang pertama screen and camera, yang kedua adalah screen only, yang ketiga adalah cam only. Kan rakamkan muka kita saja. Merakamkan muka kita saja, okay. Dan di sini saya pilih HD webcam, iaitu webcam daripada kita panggil daripada laptop ini. Okey, baik, tak apa. So sekarang ni sekiranya, okey, izinkan saya nak try satu lagi webcam ya. Okay. Sekarang ni saya cuba satu lagi webcam sekiranya dibolehkan. Kalau tak boleh tak apa. Okey. Kita ada tiga option di sini untuk pilihan kamera kita. Pertama, screen dan kamera, both, dua-dua sekali. Yang kedua, screen only. Yang ketiga adalah cam only. Maksudnya hanya rakamkan muka kita saja. Okey, dapat Dan alright. Sekiranya kita nak rakam itu, ada juga pilihan. Kita nak rakam apa? Full screen, okay, yang pertama, ataupun yang kedua, kita nak rakamkan Windows sahaja. Bila mana kita nak rakamkan Windows sahaja ini, okay, akan ada pilihan dekat sini.
Pilihannya apa yang telah ada dekat laptop kita lah. Contoh ada PowerPoint. Kan inilah PowerPoint yang akan dirakam. Okey, inilah PowerPoint yang akan dirakam nanti. Okey, kita boleh ke tak dapat pula. Kan tak dapat sangkut pula ni. Okey, baik. Okey, ni recording tadi. Oh, start record dah. Okey. Alright. Okey, tak apa. Okey, kita balik kembali kepada Loom. Okey. Kita ada dua pilihan di sini, iaitu full screen ataupun Windows. Okey, Windows ini adalah mana-mana aplikasi yang perlu kita pilih. Okey, yang mana-mana yang nak kita pilih. Macam ni ada banyak lah. Saya tengah buka apa uh, WhatsApp, saya tengah buka Telegram, okey, saya buka web. Okey. So kita boleh pilih Dan saya cuba demo sekali lagi untuk rakaman bagi skrin ini sekiranya boleh dah. Okey, baik. Katakan saya nak record. Okey, saya nak record window dan saya pilih aplikasi PowerPoint. Okey. Baik. Dan sekarang ni pilihan saya sekali lagi kita ulangi Saya ada screen and camera. Okey, screen only ataupun cam only. Okey, baik. Dan sekarang ni saya cuba sekali lagi screen and camera. Okey. Kiranya tak boleh, saya tutup dulu. Nanti kita cuba sekali lagi. Dan saya buka kembali Loom. Okey, screen and camera. Sekali lagi. Okey. Dan saya cuba nak record. Saya cuba nak record. Okey. Okey, pilihan aplikasi. Dan okey, tuan-tuan dan puan, sekiranya sebab sekarang ni saya sedang berada dalam Webex yang gunakan kamera dan juga dalam aplikasi Loom pun menggunakan kamera. Jadi dia inilah konflik sikit lah. Jadi tak apa. Dan bulat di sini adalah apa? Bulat di sini adalah kamera kita. Paparan kamera kita. Biasanya kalau kita record kadang-kadang hanya skrin saja. Dan secara tak langsung sebenarnya bila kita record sekali dengan muka kita, secara tak langsung audiens akan tertarik. Itu adalah satu keunikan sekiranya kita ada wajah yang narrator itu yang sedang bercakap dan juga ada sekali dengan skrin. Baik. Dan sebenarnya skrin kamera ini kita juga boleh adjust kepada beberapa saiz. Yang pertama, saiz yang kecil ini yang sedia ada. Okey, yang kedua saiz sedikit besar. Okey. Dan yang ketiga full screen. Full screen. Dan sekiranya kita nak kembali kepada kecil, inilah caranya. Dan apa maksudnya lambang orang ni? Switch foto. Kita nak ubah foto kita. Kan ubah foto kita pun boleh juga. Maksudnya audiens tahu siapa yang bercakap dan apa yang hadiah ini. Ni yang baru ni. Apa benda ni? Kita klik saja. Okey, maksudnya kita boleh tambah frame dekat sini. Asalnya bulat, frame pun tak ada, kosong saja. Jadi kita ada option untuk tambah frame. Tapi nak tambah frame ini, okey. Kalau kita nak pakai frame, contoh nak pakai yang ada serangga ataupun yang ada bunga, boleh tak? Boleh, okey. Saya pakai bunga nampak pelik sangat kan. Pakailah yang spring ini nampak berbunga juga kan. Tak apalah, kita buat contoh kan. Contoh, kita use this frame. Okey, ini adalah features baru Okey, features baru yang telah diperkenalkan oleh Okey, seterusnya Rakam ni. Cakap Okey. apa yang ada kat sini ni. Ni kita klik tak ada apa ni. Okey, seterusnya nampak tak button start recording ni. Button start recording ni. Jadinya kalau kita nak record, contoh macam PowerPoint ni kita kena betul-betul berada dalam keadaan yang okey. Macam mana tak boleh ni. Just stick kat sini. Okey. Cuba kita record dulu. Okey, kita record.
Countdown dan dia akan keluar bunyi, selalu dia akan keluar bunyi apa, beep. Jugalah. Okey, baik, tak apa. Don't ask me again dan okey. Ada bunyi beep. Okey, sekiranya tuan-tuan dapat dengar bunyi beep lah. Tapi Baik. Dan saya pun full screen. jadinya panel di tepi ni, panel yang sekarang ni kita lihat ni di sebelah kiri ini sedang menunjukkan rakaman kita. Kenapa countdown dia tadi 5 minit sekarang jadi 4 minit? Untuk makluman tuan-tuan perempuan sekalian yang sedang menonton rancangan ini, Loom yang free version, versi pertama hanya memberikan 5 minit sahaja. Kan? 5 minit sahaja rakaman. Okey. Untuk makluman anda, bila berlaku pada tahun lepas, dari Mac itu, Loom telah memberi version, full version, iaitu boleh record unlimited masa yang telah diberikan tanpa had, pada sehingga bulan Julai. Kan, sehingga bulan Julai. Waktu tu siapa yang gunakan Loom boleh record berlama-lamanya. Kan, nak record lecture sampai sejam pun boleh. Memang memang menakjubkanlah, sejam cakap tanpa henti. Dan katakan, di sini, 5 minit. Kita tak boleh nak ubah. Memang itulah yang diberikan oleh Loom. Nak kata Loom kedekut ke apa semua ke, nak buat macam mana, dah orang bagi guna pun kita bersyukur sebenarnya. Dan ini adalah button untuk kita berhentikan rakaman kita. Kita nak berhentikan rakaman kita. Dan ini adalah button untuk kita back. Kan, nak restart balik. Are you sure to cancel this recording and restart a new one? Rasanya kalau kita cakap tu macam tak apa nak yakin, ataupun banyak sangat tersasulnya. Banyak sangat tersasul, terlajak sana, terlajak sini, ataupun terlalu banyak fillers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar tu banyak lagi daripada bercakap. Jadi kita rasa tak jadi ni. Kalau bagi video ni tak apa nak cantik ni, kita pun tekanlah restart recording. Jadi akan default balik kepada 5 minit. Okey. Habis tu macam mana kita nak start ni? Kan. Relax kan. Okey. Relax. Dia tak keluar pula kat sini. Tak apa. Kita tekan semula. Starting recording 5 minute limit. Okey, dia bagi tahu kat sini. Okey, sekarang ni kenapa dia tak keluar? Terkeluar pula. Okey. Kalau berlaku macam ni, kita quit dulu. Dan saya keluar semula. Start. Saya pergi kat Loom semula. Masuk semula Loom. Loom akan keluar dia punya dia punya Windows dia. Tunggu sekejap lah. Lama pula nak tunggu ni. Kita boleh record semula macam saya tunjukkan tadi. Tak keluar pula. Tak apa. Jemput dia lagi masuk. Loom, Loom. Mana Loom? Tak apa. Sekali lagi Isu-isu teknikal macam ni memang menguji kesabaran dan juga kita perlu cool je, relax je. Dia tak keluar pula Dr. Umar.
pandai dia bergurau dengan kita pada hari ini ya. Okey, baik. Jadinya, tuan-tuan dan puan sekalian, okey, seperti mana yang saya tunjukkan tadi, bila kita dah uh, dah download Loom dan sebagainya, okey, saya cuba ni baliklah. Okey. Oh, ni ni. Saya nak tanya yang Okey. peserta-peserta lain, anda boleh follow ke setakat ni ke ada yang stuck anywhere ke? So kami harap anda boleh mengikuti sesi ini sebab yang ini sesi hands on. So you can also follow lah. Kalau sesiapa ada masalah, just bagi tahu je dalam ruangan chat ya. Okay? Hmm. Okey, kita dah kembali. Ya, okey, syukur kita dah kembali. Okey, katakan kita nak rakam tadi. Nak rakam tadi kan. Kita dah full screen. Okey, baik, kita nak rakam. Okey, kita pun dah pilih dah kamera kita ya. Okey, saya pilih satu lagi kamera. Okey, baik. Ni pilihan kamera kita Satu lagi. Okey, kita tengoklah kalau dia boleh. Okey, kalau tak boleh tak apa. Okey, kita tukarlah kepada gambar kita. Okey. Dah lama pula tunggu ni. Okey, tak apa. Okey. Dan sekarang ni kita nak rakam. Okey. Proses sekarang ni yang pentingnya kita nak rakam. Bila kita rakam, kita tekan saja button record. Okey, start recording. Dan di sini jelas tertera 5 minit sahaja limit had masa yang diberikan. Okey, kita tekan. Okey, tekan saja. Dan kena tunggu kena tunggu sampailah dia bunyi beep kat situ. Okey. Dia tak keluar apa lagi ni. Lah, Loom ni pandai bergurau sikit sejak ni. Okey. Okey, tak apa. Alright. Okey, di sini juga dia akan menunjukkan internet speed is slow. Mungkin Ustaz, are you okay? Okay. Ustaz, okay? Ada masalah ke? Okey je kat sini. Okay. Okey, baik. Jadinya kat sini bila kita nak rakam ni, okey, kita kena rancang. Rancang apa yang kita nak rakam. Okey, rancang kita nak rakam. Contoh dia berapa banyak yang kita nak sentuh. Okey, topik apa yang kita dalam tempoh minit. Okey, boleh saya cadangkan. Saya cadangkan dalam tempoh 5 minit itu kita boleh rakam. Okey, satu topik dan juga penerangan tu dalam 5 minit. Okey, lepas tu subtopik yang seterusnya dalam satu video yang berasingan. Secara tak langsung, ia juga adalah psikologi kepada pelajar-pelajar kita bila mana dia tengok, video ni tak panjang mana, 4 minit lebih, 3 minit lebih, bolehlah follow. Berbanding dengan satu lagi, dengan kaedahnya kalau kita diberikan tempoh yang
unlimited, tanpa had, kita boleh rakamkan sepanjang mana pun video kita tu, boleh jadi menyebabkan pelajar-pelajar kita ni rasa banyaklah pula, panjanglah pula video ni. Jadi sebenarnya limitation yang telah diberikan oleh mana-mana sekalipun, 5 minit yang telah mereka berikan kepada kita ni sebenarnya ia memberikan kita untuk kita lebih kreatif, lebih tangkas dalam kita melaksanakan sesuatu video rakaman skrin ini. Jadinya tuan-tuan puan sekalian, bila kita nak rakam ni pastikan kita dah plan seeloknya. Dan bila kita dah habis, kita tekan saja button apa? Button stop recording. Ataupun kita restart tadi, ataupun kita pause. Contoh kalau kita tengah-tengah bercakap, kita lost idea ataupun kita rasa macam ada emergency nak pergi ke toilet ke. Ni pengalaman saya. Dah sampaikan kita punya lecture, dah video recording dan sebagainya, lepas tu rasa dahaga, kering tekak, saya pause. Masanya tetap dia berhentikan seketika. Kita betulkanlah keadaan kita, mungkin dah lama duduk kan. Kita lama-lama duduk pun tak elok juga kan. Dia seelok dia setengah jam, lepas tu kita rehat sekejap. Lepas tu kita sambung semula. Baik. Ustaz, Ya. Ustaz boleh tak kita cuba login menggunakan email address yang ada .edu.my supaya kita boleh tengok Loom yang education version. So mungkin Ustaz boleh share yang itu, yang education version, sebab saya rasa kebanyakan kita boleh menggunakan email rasmi kita yang ada .edu.my sebab saya rasa features tu berbeza. Mungkin Ustaz boleh kongsi? Okey, baik, boleh, tak ada masalah. Sebab tadi kita guna Ustaz punya Gmail kan. So mari kita lihat perbezaan jika anda menggunakan account education. Okey, boleh, tak ada masalah. Kita stop dulu ataupun kita delete dululah, cancel dulu. So mungkin kita boleh login sebab ramai yang telah menggunakan sebab saya dapat PM yang ramai menggunakan account .edu.my mereka, maksudnya email rasmi mereka. Okey. So macam yang ni Ustaz guna Gmail kan, mungkin kita cuba gunakan yang .edu dan kita tengok perbezaan. Yang education version pula. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, baik, saya sign out dahulu. Sign out dahulu untuk membolehkan kita lihat macam mana kita gunakan akaun yang lain. Baik, sekarang ni saya get Loom for free. Saya klik dan seterusnya saya nak sign up dengan gunakan akaun. Dengan gunakan akaun. Fahmi at psp.edu.my. So saya create free account. Saya create. Lepas tu saya pun masukkan nama. Password. Password. At least one lower and one uppercase. Baik, kena ubah sikit. Hidup hari ni penuh dengan password. Tak apa, jangan risau. Kemudian kita agree to Loom terms and condition, continue. Dapat ni adalah perkara biasa sekiranya kita buat account. Kita continue macam mana keadaannya. You need to verify. You need to verify account. This one kita perlu ni lah. Kita perlu masuk ke account email kita lah. So saya pun check inbox saya. Ini adalah account rasmi saya. Loom dah hantar untuk kita verify. Sekiranya anda mendaftar menggunakan akaun akaun di tempat kerja, akaun rasmi education.edu.my. Begini keadaannya apabila Loom meminta kita untuk please verify your email. Please verify your email. Baik. Jadi nampak di sini, saya klik saja verify your email. Apa yang akan berlaku? Dia akan terus pergi ke Loom website. Bila kita pergi ke Loom website, saya ambil for education, continue. Dia ada we found your team. Ada Azila kan suggested. Kita boleh join kan sekali.
Ataupun kita nak Yang Ustaz, maaf nak bertanya, yang Puan Azila ni merupakan pencara PSP ke? Sebab adakah dia detect alamat psp.edu.my ke? Saya rasa Saya rasa mungkin alamat mungkin yang Puan Azila ni dari PSP mungkin. What do you think? Itu saya yang dia rasa pun detect. macam tu It's your juga. teammate. Ada ke Puan Azila di PSP? Oh, saya ni kalau nak ingat nama orang ni. Okey, rasanya ada lah. Saya yakin mungkin ada di kalangan warga PSP yang menggunakan Loom ini. Okey, tak apa. Kita join je. Okey. Ataupun kita boleh tekan create a new workspace instead. Workspace instead. Okey. Yeah. Okey, di sini kita boleh letak juga. Tukar kalau paling tinggi tapi sesuai kalau paling minimum 720 kalau nak Okey, kita create dan invite teammates. Okey. Contoh saya nak invite. Mungkin boleh masukkan alamat email saya. Okey. Kita tengok. So T.UMA Okey. WA @celt.edu.my. Ya. Okey, betul Cuba. Alright, send invite. Okey, dan saya continue sebab tadi saya dah install Ya, betul. Okey, di sini alright. Kita akan dapat lihat kepada untuk folder ni ada satu box. This one adalah checklist. Okey, di sini kita boleh lihat kepada shares. Kita boleh lihat kepada team. Okey. Ini adalah video-video yang kita boleh hasilkan bersama dengan teammates kita. Contoh sekiranya kita ada rakan-rakan yang mengajar sama khusus, boleh kita kongsikan bahan ataupun apa saja rakaman video kita di sini. Semoga ianya dapat dikongsikan bersama-sama, okey, untuk kita tengok sama-sama ya. Okey, baik. Dan kita cuba gunakan akaun ini, akaun yang saya baru install ini untuk kita rakam dan kita lihat macam mana hasil. Okey, baik. Sekarang saya perlu pergi ke Loom. Di sini saya perlu kat sign out. Okey, kawan-kawan, hari ini Okey, saya kena masukkan akaun email saya. Okey, dapat. Alright. Okey. Okey, katakan saya sudah rakam. Saya nak rakam. Okey, saya pun dah get ready nak rakam ya. Okey, saya pun rakamkan guna kamera saya, guna webcam. Okey, kita cuba. Tak boleh juga tak boleh, tak apa, tak ada masalah. Okey, seterusnya, okey, kita nak buat rakaman. Kita dah ready. Internet pun okey. Rupa-rupanya Loom ni dia sangkut paut dengan internet. Kalau internet kita laju, sangat-sangat mudah. Tapi tadi di PSP ni, sebab hari ni ketika ini ada perhimpunan bulanan, jadi mungkinlah itu secara tak langsung memberi kesan jugalah. Okey, baik. Saya pun tekan screen recording. Okey. Yang ni dia tak ada tetapkan limit video berapa banyak ke. Okey, nanti kita akan lihat features dia. Okey, kita start recording. Okay, start recording. Okay, click here to start recording. Got it. Okay, dia hanya bagi balloon kat sini untuk kita punya awareness kita, supaya kita sedar 5 minit saja. Okay, dan kita got it. Dan macam biasa countdown. Okay, 3, 2, 1. Biarkan dahulu bunyi beep dan barulah kita bercakap. Dekat sini. Tadi countdown. Yang ni dia kira dengan secara ni. Okay, baik. Dan sekiranya kita lihat di sini,
Okey, kita nak teruskan apa saja sesi pengajaran kita dan sebagainya. Okey, dan kita nak tamatkan sebagai contoh. Sebagai contoh kita nak tamatkan dan kita pun tekan stop recording. Okey, bila kita tekan stop recording, dia terus ke mana? Dia terus ke akaun mana? Akaun yang didaftarkan tadi, akaun institusi saya. Akaun PSP. Nampak tak hasilnya? Hasilnya, sebab video ni pendek, cepatlah dia upload. So kita boleh tonton semula. Mungkin Ustaz juga boleh demonstrasikan bagaimana kaedah untuk trim video ya dalam aplikasi ini. Okey, kita nak cuba ni aplikasi ini ada sediakan beberapa option untuk video preference. Okey, transcript beta. Transcript ini maksud dia kita boleh keluarkan dari sudut apa yang kita katakan, tapi tak dapat pula Okey, tak apa. Kita tengok dekat video preference. Right, kat sini adalah settingnya. Okey. Okey, kita save dahulu. Macam mana kita nak trim video? Apa maksud trim ni? Kita nak potong dekat dekat part ataupun bahagian mana yang kita tak nak. Okey, kita nak start trimming. Contohnya kita dah play. Okey, saya nak start pada sini. Okey, kemudian saya start trimming. Start trimming. Okey, bila ada bar kat sini, okey, antara yang warna oranye ni, maksudnya apa? Maksudnya kawasan ini adalah kawasan yang kita nak trim. Yang kita nak sahaja rakaman dia. Dan apa yang boleh kita buat? Okey. Okey. Kita boleh buat apa? Kita boleh pilih dan kita boleh remove kawasan-kawasan yang katakan kita tak nak lah yang sini. Okay, sampai ke hujung kita nak ambil depan saja. Kita remove. Okay, start training. Okay. Ataupun kita boleh set dekat sini. Okay. Okay. So, cuba kita tengok balik macam mana video kita yang dah di-trim. Okay, tak dapat lagi Okay, kita trim video sekali lagi. Okay, kita remove. Okay, kita boleh tengok. Publish changes. Okay, bila kita dah publish changes tadi, maksudnya, okay, jadi tuan-tuan sekalian, okay, apa yang saya buat tadi okay, apa yang saya buat tadi, bila kita trim video, trim ini maksud dia kita nak potong kawasan yang kita tak nak, kan, kawasan yang kita tak nak. So tadi saya dah potong kawasan depan ni, okay, kawasan depan ni saya dah potong. So kita boleh, video asal tu dia takkan terjejas. Video asal takkan terjejas. Jadinya bila kita dah trim, kita potong kawasan mana yang kita tak nak. Contoh kita nak ambil tengah-tengah ni je. And then kita remove. Okay, dia akan bermula dengan minit yang ke-12. Kita publish changes. And then apa yang kita nampak, dia dah pendekkan video kita. Okay, bila kita dah pendekkan video kita, jadi kita bolehlah untuk kita nampak sini. Okay, inilah video kita yang berjaya dipendekkan. Okay, jadi apa yang kita boleh buat ni dengan video kita yang dah dipendekkan? Boleh jadi kita nak nak masukkan thumbnail ke, okay, call to action ke. Okay, ini adalah perkara-perkara yang kita boleh masukkan. Okay. Iaitu gambar juga.
Okey. Dan perkara yang penting sekali adalah apa? Yang pentingnya adalah kita boleh tak download video kita ni. Kan video kita ni. Tadi kita dah kita dah trim video kita. Okey, dah trim video kita. Okey, sekarang ni kita nak download video kita. Kan kita klik dekat three dots ini. Okey, di atas ni nampak Okey, nampak tak? Okey, three dots ini dan kita boleh download. Okey, download. Okey, download. Okey, sama ada nak copy link ataupun download video yang bolehkan terus ke mana? Terus ke PC kita. Okey, baik. So, kita download lah. Masukkan dekat sini. Dan adakah boleh play dekat PC kita? Kita tengok sama-sama. Okey. Okey, boleh rupanya. Okey. Baik. Itu salah satu kelebihan dia. Salah satu kelebihan dia. Baik, tadi soalan yang bertanyakan kepada saya. Okey, adakah dia ada had bilangan video yang dibenarkan di dalam di dalam Loom ini? Okey, baik. Kalau kita lihat boleh kita cek sama-sama dekat bahagian upgrade now ni. Okey, kita sekarang ini berada dekat mana? Kita berada dekat Loom Business Trial. Kan, trial je. Okey, diberikan untuk mencuba saja. Okey. Dan dia bagi sampai 12 Mei. 14 hari saja trial. Sekiranya kita nak teruskan, okey, kita perlu membayarlah $10 untuk setiap bulan. Okey. Dan kalau untuk plan, plans untuk starter, macam kita ni lah sekarang ni gunakan free. Okey, baik. Kita boleh nampak sini Okey, kita boleh nampak kat sini. Okey. Sekarang ni kita dibenarkan. Maaf Ustaz, saya rasa kita punya sekarang ialah yang education version. Okey. Di mana Loom telah berikan kita free. Sini kan. Ustaz boleh check tak? Kita punya ialah free ke tidak? Sebab kita tadi macam Ustaz tadi login guna edu.my tu kan? Betul. Ustaz tolong semak sama ada account setting dia adakah dia punya free ke tak? Dia punya account settings kat sini tadi. Ustaz punya account settings. Sebab Loom memang dah keluarkan berita yang untuk education ialah percuma. So tu yang saya pun nak double check juga. Okey, baik. Invoice for Loom Business. Oh, ini Loom Business ya? Okey. Okay, so sekarang ni kalau kita nak teruskan dengan Loom Business ini, okay, sepatutnya sini kan kita punya ni. Kalau Loom Business ni, dia akan bagi $8 untuk setiap bulan. Okay, so sekarang ni selagi mana kita dalam trial, okay, dalam tempoh 2 minggu ni kita akan dapat unlimited creators. Okay. Dan kita dapat unlimited viewers. Okay, unlimited video and screenshot, unlimited recording length. Okay. Dan segala-galanya kalau kita tengok features kat sini, kita tengok perbandingan dia. Okay. Katakan kita nak teruskan dengan bisnes. Okay. Kita akan dapat multiplier macam yang diterangkan di sini lah. Okey. Okey, dan kita nak tengok compare plan sekali lagi senang. Okey, video tadi, soalan dia ditanyakan berapa banyak bilangan video yang kita boleh dapat. Okey, sekiranya kita teruskan dengan bisnes, kita akan dapat tanpa had. Okey. Berbanding dengan starter yang dikatakan free ini, yang kita gunakan macam akaun sebelum tadi tu, yang Gmail tadi tu, dia hanya bagi 5 minit saja. Sekarang ni bila mana kita sign in,
sebagai Dr. Umar boleh offkan dulu mic di Thunderford sebab dia bergema. Okey, terima kasih. Okey, baik. Bila mana kita sekarang ni kita dah gunakan akaun EDU tak kiralah di institusi masing-masing dan domain dia adalah edu.my. Okey, kita dapat akaun bisnes. Kita dapat akaun bisnes selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu dan apa yang kita akan dapat, viewer dia adalah unlimited, public viewers dia adalah unlimited. Okay, video and screenshot dia tanpa had boleh lebih daripada 100. Okay, video kepanjangan video tersebut. Okay, nak buat berapa minit? Lebih daripada 5 minit, 10 minit, 1 jam. Okay, tak ada had. Tetapi trial di sini, okay, perlu diingatkan trial dia adalah 14 hari. Okay, 14 hari. Ini salah satu kelebihan lah yang Loom bagi. Dan workspace library dia personal, share dan juga team. Maksud share ni kalau kawan kita ada account dan dia nak share dengan kita, boleh. Sama, semuanya dapat sama juga. Okay, video recording dia kalau kita lihat kat sini, kita boleh dapat high definition HD sampailah ke 4K bergantung kepada kamera masing-masing. Okey, berbanding dengan free dia akan ada limit dia sampai ke 720 pixel saja dan screen recording and cam recording juga dibenarkan. Sistem audio, maksud sistem audio ni sekiranya kita rakam dari laptop kita nak tayangkan video dan video tu ada audio. Ini maksud dia. Dibenarkan juga. Untuk drawing tool and mouse emphasis juga dibenarkan. Okay, custom recording dimension juga ada, do not disturb pun ada. Ni adalah features yang ada di dalam video recording. Untuk video editing, boleh trim video, boleh letak GIF thumbnails. GIF thumbnail ni seperti kita tengok YouTube. Okay, bila kita tengok YouTube, okay, contoh dia akan ada macam paparan. Okay, video ni tentang video, okay, cara masak. Contoh dia, masak udang butter sebagai contoh. Okay, masak udang butter. So dia akan keluarlah. Kita boleh letak thumbnail tu. Okay, baik. Kemudian custom video thumbnail kita boleh edit. Kita nak jenis macam mana. Okay, call to action biasanya bagi yang business. Okay, kita memang business. Sekarang ni kalau kita login ataupun sign up sebagai edu.my, okay, mana-mana akaun institusi kita akan dapat business dan trial selama 14 hari. Dan kemudian perlu bayarlah setiap bulan itu bayar $10 ataupun sekiranya kita bayar secara tahunan akan dapat $8. Tu maksud dia. Kenapa kita dapat $8 ni? Kenapa kalau kita bayar bulan dapat 10? Kelebihan kalau siapa yang bayar langsam sekaligus dapat $8. Diskaun $2. Okay, tak pastilah diskaun sepenuh Ramadan ke apa, tapi bila mana kita bayar tahunan, okay, diskaun $2 maksudnya $8 setiap bulan kalau 1 tahun bersamaan dengan $96 bayar sekaligus. Okay, ataupun kita nak bayar setiap bulan $10 pun boleh juga. Okay, baik. Lepas tu ada lagi custom branding. Okay, boleh remove Loom branding. Maksud dia kita boleh letakkan logo juga. Okay, logo dekat page kita. Kan biasanya ada logo di penghujung ataupun penjuru kanan atas dan terpulang, letak logo macam TV3 dan sebagainya tu. Okey, boleh juga custom colors of this player juga boleh, screenshot pun boleh. Ni dan macam-macam lagi lah features yang diberikan. Video archive, okey, boleh archivekan video kita, boleh folder, ada search, ada video uploads. Okey, macam-macam kat sini. Jadi ya, tuan-tuan puan sekalian, saya nampak kelebihan, kita nampak perbandingan antara starter, business dan juga enterprise. Dan sekali lagi ingin saya ingatkan, bila mana kita sign up sebagai Gmail sebagai contoh, free account email, okay, dia akan berikan kepada starter, starter free dan ada pun kata feature-feature tertentu saja. Bila mana kita sign up sebagai account business iaitu daripada education institution, okay, kita akan dapat ni ruangan bisnes ini. Dan sebenarnya akaun bisnes ini juga banyak kelebihan dia. Banyak kelebihan dia. Dan jadinya apa yang boleh saya katakan di sini,
Di sini dia tanya, are you teacher try our free Loom for Education plan. Dia minta lah kita untuk tengok lagi apa dia punya kelebihan dia tu. Sikit. Ustaz, maaf Ya. mencela. Ustaz, kalau Ustaz boleh klik yang verify education account tu. Mhm. Ah, Okay, dia Okey, minta untuk kita isi Loom for Education ya. free for verify. Free. Ya, saya rasa sebab bila saya when I did this, so I got unlimited duration untuk buat videos dengan Loom. So Ustaz mungkin boleh create a Loom account, yeah. Can you do that? Okay, Because I really want to show. So kita tak kita perlu isi bayar sekarang sebenarnya ya. sebab kita menggunakan .edu.my. Okay, baik. So saya sarankan kepada peserta bengkel kita, sila gunakan akaun institusi anda ya, yang .edu.my, dan kita sebenarnya boleh dapat version free, and version free is so worth it. You have unlimited Loom, you can do unlimited minutes of Loom video. Okay, and satu lagi kelebihan Loom ini tadi, kita bukan saja boleh trim depan dengan belakang video tersebut, even tengah-tengah pun kita boleh trim, dan bukan semua application screencasting boleh buat begini. Itu antara salah Ya, satu betul. sebab Loom mungkin menjadi pilihan anda ya, seperti yang Ustaz bagi tahu tadi, kita ada Screencastify, Screencast-O-Matic, tapi Loom punya ada specialty dia. Okay, so it might take 2 days, but mine was quite quick. That I got it quite immediately. So nanti rajin-rajin check email rasmi anda untuk pastikan anda dapat Loom for Education. Yeah, and it's really worth it. Okay. Okay, sangat-sangat beruntung kita. Bukan senang nak Sebab dapat yang free apps ni. Saya rasa yang ini merupakan I think selepas pandemik berlaku, kebanyakan aplikasi telah buat inisiatif sebegini untuk membenarkan pendidik create lebih banyak konten untuk mengajar dalam talian. Ini semua the good side of the pandemic lah. Kalau tidak kita mungkin masih perlu bayar lagi. Tapi the good side of the pandemic, banyak applications telah do this lah. Loom for Education contohnya, dia berikan kita unlimited video with this. Okay, alright. Okay, right. So saya memang sarankan kepada yang lain untuk download, gunakan .edu.my anda. Okay. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Umar atas maklumat lanjut berkaitan dengan Loom for Education. Sangat beruntung kita sebab kalau kita tak ada yang untuk screencasting ni, sebenarnya untuk screencasting ni macam kawan-kawan saya yang guru yang mana PDPR mereka kan sebagai contoh kan. Mereka gunakan aplikasi contoh yang agak agak complicated sikit. Dan yang tu memang best lah dia punya orang kata outcome dia, dan bila mana kita gunakan apps yang agak complicated, dia sebenarnya memerlukan kepada technical skill, kemahiran teknikal yang sedikit tinggi. Sebab apa dia nak kena faham apa saiz ukurannya, sebab kita kena design from scratch. Daripada kosong kita nak tentukan layout dia macam mana, saiz dia macam mana, lepas tu nak kena stream pula stream key dia dekat kalau kita buat live dekat Facebook ataupun YouTube dan sebagainya. Panjang cerita. Jadinya this one, Loom adalah salah satu daripada keistimewaan yang diberikan kepada institutional education. Baik. Ustaz, tadi saya ada invite Ustaz menjadi teammate saya. Ustaz mungkin boleh pergi ke email rasmi Ustaz. Mungkin ada dapat jemputan kalau Ustaz boleh buka email rasmi Ustaz. Email rasmi ya. Email rasmi. Boleh tak just semak sama ada dapat tak email untuk saya minta for you to become my teammate. Sebab ada benda yang kita boleh buat. Okay, so ni email ketiga yang 951 tu. Okay, satu tolong buatkan yang please verify. Yes, This one. Yes. Okay, this one done. And then can you go to this one, join this workspace? Okay, so tadi, alright, so you will be able to see one video. Let me see on my side.
Okay, so mungkin ya. So kita sekarang Ustaz Fahmi dengan saya sudah ada satu video. So mungkin tadi saya ada record satu yang secara dummy and saya boleh masukkan ke dalam folder yang kami dalam team tengah buat. Yeah. So let me see if I can do that. I can actually move videos that I created. I can actually put it into the team library. Okay, I've just done that. Ustaz tolong semak Ustaz punya team punya. Okay, yes, ada. Okay, so can you see? So just now I just created this percubaan sewaktu slot webinar tadi. So yeah, so Ustaz mungkin tengok ada tak macam 3 dot tu. Yeah. So what you can do is, so this is how you can actually create it. And saya dapat email yang Ustaz telah tengok video tadi tersebut. Okay, you can actually. So Ustaz sebenarnya boleh juga download video yang saya buat and kita boleh share sebab kita dah jadi teammates. Kalau kat sini kita boleh record a reply. So yang ini mungkin pensyarah boleh gunakan jika kita buat dengan pelajar-pelajar ataupun di mana kita bagi instant feedback kepada video yang student buat. So saya sarankan sebab Loom agak mudah untuk digunakan. Mungkin kita sebagai pensyarah boleh juga mengajar pelajar kita untuk do presentation mereka secara screen recording. So kita sebenarnya boleh record a reply kepada mereka. Ini kalau kita bahagikan pelajar kepada kumpulan, so kita boleh bagi immediate feedback sebab feedback sangat-sangat penting lah. Alright. So Ustaz biasa ke dengan Flip Classroom punya pendekatan? Ya, saya biasa buat Flip Classroom ni dengan dan sangat-sangat bantulah sebenarnya. Okay, so apa pendapat Ustaz bila menggunakan, bagaimana screencasting sebenarnya boleh digunakan untuk pendekatan Flip Classroom? Okey, sebenarnya bila mana kita buat Flip Classroom sebagai contoh, kita bagi video kepada pelajar dan penerangan antara video dengan kita bagi serentak itu dengan kita type mesej dan sebagainya, pelajar lebih faham, lebih dekat dengan kita dengan adanya video. Kan dengan video ni pelajar lebih faham, pelajar lebih mudah untuk rasa teruja dan enjoy, gembira bila mana kita beri dalam bentuk video, dan sebenarnya mereka memberikan feedback yang sangat baiklah. Sebab kalau kita bagi dalam bentuk contoh seperti kalau kita tak buat video seperti Flip Classroom ni, ataupun kita buat secara live real time, ada kalanya akan sedikit terganggu dari sudut network pelajar untuk mengikuti dia secara waktu tersebut. Jadi screen recording ini sangat-sangat bantu sekiranya kita ada tugasan yang perlukan kepada pemahaman pelajar yang lebih lanjut untuk kita terangkan, contoh dalam slide ataupun dalam mana-mana aplikasi, ataupun sekiranya pensyarah matematik, kejuruteraan dan sebagainya boleh gunakan contoh macam student hantar lab report sebagai contoh. Kita boleh nyatakan, this one you punya lab report, di sini you kena betulkan. So pelajar akan lebih faham daripada kita bagi dalam bentuk contoh si WhatsApp ataupun Telegram. Kita hanya type message, ni tak open nak kena ni, mohon ubah semula. Pelajar pun kadang-kadang krik-krik, kadang dia tertanya-tanya kat mana nak kena ubah. Jadinya screen recording ini salah satu perkara yang sangat-sangat membantu bagi memastikan pelajar terus faham apa yang mereka belajar, dan kita selaku pensyarah juga kita boleh menjelaskan dengan sebaiknya supaya pelajar tahu dia nak buat apa. Baik. Jadi Dr. Umar, jadi kita lihat banyak kelebihan screen recording dan juga screencasting ini. Tambah-tambah pula kita diberikan kelebihan dengan menggunakan akaun edu.my ini. Dan boleh record semula. Saya pula nak record semula. Saya record, saya pilih di sini. Saya share saja. 3, 2, 1, beep dahulu. Kemudian barulah bercakap. Baik, terima kasih kepada Dr. Umar atas record sebentar tadi. Saya sangat berpuas hati. Thank you. Saya pun stop di sini. Nampak button stop di bawah ni. Kalau kita recording dalam website, macam ni keadaan dia. Ataupun direct daripada Loom ini, macam ni keadaan dia. Kita stop saja. So kita lihat apa yang berlaku. So saya stop recording. Baik. Alright.
Okey, dan kita insert recording. Okey, insert recording. So dekat sini dia akan masuk dalam ruangan komen. Okey, ni gambar, ni video. Okey, lepas tu kita record. Okey, kita record kat sini. Okey, boleh. Maksud dia komen kita tu komen dalam bentuk video. Contoh macam saya ajar pendidikan Islam dan salah satu assessmentnya adalah apa? Assessmentnya pelajar perlu menunjuk cara ataupun bacaan dalam solat. Dan pelajar bolehlah dia baca bacaan solat dia dan sebagainya dan kita dengar dan kita betulkan. Okey, baik Muhammad Lufi contoh anda punya bacaan bagus. Okey, dan perlu ada sedikit penambahbaikan dekat bahagian yang pertama sini, bahagian kedua, bahagian ketiga. Okey, yang lain semua okey. Dan tolong buat semula dan dia pun akan reply balik. Okey, itu adalah salah satu cara. Okey, itu adalah salah satu cara yang kita boleh gunakan dalam Looms ini, tambah-tambah dalam team ini sangat-sangat bantu. Sangat-sangat bantu, tambah-tambah kita melakukan assessment yang melibatkan secara individu. Okey, baik Dr. Umar. Kita dah ada tak soalan ke, ataupun apa-apa ke yang boleh kita bantu para peserta? Okey, saya rasa masa pun sudah mencemburui kita. Slot seterusnya kita pun the presenters already waiting. So saya cuma harapan saya ialah penonton akan cuba maximize aplikasi Loom ini. Jika anda lihat Ustaz mungkin boleh tekan yang 3 dot dekat tepi tu. Dan screen Loom tadi tu yang 3 dot yang copy video link tu, sebelah tu ada 3 link tu. Okey. Okey, this one. Kalau Ustaz boleh klik. Okey, so yang ini kita boleh download, kita boleh start. Tetapi juga saya nak bagi tahu yang Loom juga membenarkan pensyarah untuk collaborate dan buat video. So contoh let's say kita boleh collaborate dan buat video recording pun boleh, kita boleh tambah, kita boleh edit dan sebagainya. So saya harap sesi ini bukan saja mendedahkan tapi would give you more ideas lah untuk siapkan your own content untuk screen recording. Let's say anda tidak dapat hadir ke kelas ke, at least dah record dah. And then yang ni akan membantu untuk pendekatan flip classroom. So saya rasa tak ada soalan untuk sesi ini. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Fahmi kerana berkongsi dengan kami tentang cara menggunakan screen recording, menggunakan Loom. It's so simple to use and saya juga ingin memberitahu hadirin sebenarnya tahun lepas kan Ustaz, saya pernah menjemput Ustaz juga untuk memberikan a webinar tentang Loom, Screencastify and Screencast-O-Matic, and if you see over a year there's so much of changes that has happened to Loom, betul? Ya betul. Banyak perubahan yang telah dilakukan. Okay, so kalau di bahagian setting ada satu soalan, dia suruh kita pilih workspace atau personal. Okay, mula-mula anda boleh pilih personal and then kalau anda boleh movekan video yang anda dah buat dalam bentuk personal library tu, anda boleh movekan ke workspace jika perlu. So you can actually start with personal dahulu and then baru kita boleh sharekan kepada workspace yang lain. So mungkin kita boleh createkan workspace antara colleagues kita yang mengajar subjek yang sama ataupun antara pelajar-pelajar kita. It's actually really up to you lah. Okay, so itu sahaja masa yang kita ada, dah 10.20. Sesi slot seterusnya yang kita ada pensyarah dari Politeknik Mizan, Sultan Zainuddin Abidin, iaitu Encik Nizam. Merupakan seorang YouTuber, Pandai Sidos. He has his own YouTube channel and he is going to show how you're going to do screen recording menggunakan PowerPoint 365. Gunakan link dalam website yang www.sad.edu.my. Okey, dan saya minta tolong jawab borang maklum balas untuk slot ini melalui pautan bit.ly/track/PDP-April supaya anda dapat memberikan maklum balas mengenai sesi ini. Kod-kod, okey, kita nak satu lagi sesi dengan Ustaz Fahmi untuk aplikasi Screencast-O-Matic mungkin, mana tahu, and in future so beritahu kami what would you like to hear from us for others, future sessions, and we will take that into consideration. So thank you again. So I'll see you at 10:30 untuk slot seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Take care. Okey, baik. Selamat.